السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita menggunakan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Al-Rabbani Tuan Guru Al-Syeikh Haji Sa'id Haji Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Dan kita sambung pengajian kitab Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah malam ni, masuk muka surat 24 pada membicarakan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malam ni kita nak baca sambungan pada muka surat 24 bawah sekali. Bawah atas. Oleh itu mereka yang hidup di dunia ini tanpa dipandu oleh akidah tu. Atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata musannif rahimahullah, pengarang kitab sebut, oleh itu
mereka yang hidup di dunia ini tanpa dipandu oleh akidah dan tidak tertanam dalam hatinya semangat keimanan, mereka sentiasa merasa gembira hidup di dunia dan berangan-angan hidup di dunia ini lebih lama. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 96, yang bermaksud, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan didapati mereka itu seloba-loba manusia, mana setamak-tamak, seloba-loba, setamak-tamak. Tamak ni perkataan Arab, bukan perkataan Melayu. Ta, mim, ain, tamak. Melayu kata tamak, loba. Wahai Muhammad, engkau akan dapati mereka itu seloba-loba, makna tamak, setamak-tamak, seloba-loba manusia kepada hidup lama, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Sampai tera tu, tamak mereka tu Quran sebut lebih lagi daripada tamak orang kafir musyrik penyembah berhala. Tiap-tiap seseorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun, padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Ayat ni cerita pasal orang yang tamak atau orang yang loba hidup atas dunia nak umur panjang, tapi amalannya sikit. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sikap orang loba ni, sikap orang tamak ni, sampai nak kalau boleh hidup ribuan tahun, sedangkan perangai dia lebih teruk daripada kafir musyrik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebut, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku di antara 60 hingga 70. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, umur umat aku di antara 60 hingga 70. Tak panjang mana, tak lama mana hidup atas dunia ni. Nabi kita sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia baginda 63 ketika wafat. Umur Nabi 60. Ketika umur Nabi 60, turun satu ayat, turun satu surah. Masa umur Nabi 60, surah tu nama apa? Surah Al-Fath, surah An-Nasr. Bukan An-Nas, bukan Sin, Sad, Alif Lam Nun Sad Ra, An-Nasr. Kalau An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Ni bukan An-Nas, An-Nasr, Sad.
Alif Lam Nun Sad Ra. Surah orang kita panggil surah Idza. Orang kita kenal dengan nama surah Idza. Nama dia surah An-Nasr. Umur Nabi 60 turun surah ni. Hujung ayat daripada surah ni, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah. Bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu dan minta ampunlah kamu kepada Tuhan. Surah ayat ni. Sejak daripada itu, kata Sayyidah Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak turun surah ni, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ni, Nabi memperbanyakkan bacaan doa dalam sujud. Ketika sujud, masa tu umur Nabi 60 sampai 63, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi memperbanyakkan membaca doa ketika sujud, iaitulah doa yang berbunyi Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Doa itu dibaca begitu banyak oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sehinggalah akhir hayat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis itu hadis yang sahih. Ketika mana Nabi kita berumur 60, turun surah An-Nasr, dan pada hujung surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, suruh kita bertasbih, suruh kita memperbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka pada saat umur baginda Nabi alaihi salatu wassalam 60, sampailah umur baginda Nabi 63, selama 3 tahun baginda Nabi tidak pernah meninggalkan membaca ketika saat sujud sebanyak-banyaknya. Ikut saya tuan-tuan. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau wahai Tuhan, wahai Tuhan kami. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Inilah yang kita nak kena perbanyakkan. Selama mana Allah masih lagi beri nafas, kita hirup, Allah beri lagi kesempatan untuk kita bernafas di atas muka bumi Allah, maka perbanyakkanlah minta ampun kepada Allah. Bertambah-tambah kita minta ampun ketika di dalam sujud. Kita mohon sebanyak-banyaknya, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesilapan kita. Minta banyak-banyak ketika sujud, kerana pada ketika sujud seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya. Ketika bila seorang hamba itu menjadi dekat sangat dengan Tuhannya, tak lain tak bukan ketika seorang hamba sujud kepada Tuhannya. Maka pada saat kita sujud, mohonlah ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kerana itu bila Nabi sebut a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umat aku antara 60 hingga 70. Pakat-pakat sedar lah, pakat-pakat sedar. Suruh sedar datang apa? Suruh sedar kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita tidak panjang sebagaimana umur umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Umur kita pendek-pendek. Bila kita sedar umur kita tak panjang mana,
perbanyakkanlah istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tambahlah sebanyak mana amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita, insya-Allah. Tengok lagi. Qala al-musannif, oleh yang demikian, beraqidah dan bertauhid dalam Islam dan hidup di dunia adalah suatu perkara yang penting untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita nak dua, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Macam mana Quran sebut dan macam mana doa yang selalu kita baca. Kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Hadis itu sahih. Doa yang paling banyak dibaca oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Minta apa? Minta tiga. Yang pertama, minta kebaikan di dunia. Yang kedua, minta kebaikan di akhirat. Yang ketiga, minta jauh daripada azab neraka. Bila kita baca doa tu, kita minta tiga benda: kesejahteraan hidup di dunia, yang kedua, kesejahteraan di negeri yang kekal abadi, negeri akhirat, dan yang ketiga, minta jauh daripada azab neraka. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita ada kereta mewah, itu kebaikan di dunia. Kita ada rumah besar, itu kebaikan di dunia. Kita ada anak-anak, itu kebaikan di dunia. Kita ada isteri, itu kebaikan di dunia. Kita ada kebun ladang, itu kebaikan di dunia. Banyak sangat kebaikan di dunia. Tapi dengan kebaikan di dunia itu boleh bawa kita untuk mendapat kebaikan di akhirat. Apabila kita guna segala apa yang Allah beri kepada kita di dunia ke arah apa yang Allah redha, maka kebaikan di dunia tu boleh membawa sehingga kebaikan di akhirat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita minta doa nak dapat kebaikan di dunia sehingga mendapat kebaikan di akhirat, sehingga kita jauh daripada azab neraka. Nak kena jaga apa? Nak kena jaga akidah. Kalau tak jaga akidah, macam mana nak dapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat? Macam mana kita nak selamat daripada azab neraka? Kalau atas dunia, kita hidup atas dunia, kita tak jaga perkara yang paling penting. Apa dia? Akidah. Akidah ni daripada aqdun, simpulan. Jibril alaihi salam mai tanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam satu soalan, iaitulah Jibril tanya Nabi, mal iman? Dalam satu riwayat, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, cerita kepada aku apa itu iman. Soalan Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, akhbirni anil iman, hai Muhammad, cerita kepada aku apa itu iman. Dalam riwayat yang lain, mal iman, apa itu iman? Apa jawab baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi kita jawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nabi kita jawab, iman itu kamu percaya dengan yakin kepada Allah,
kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhirat, serta kepada qada dan qadar, sama ada baik atau buruk. Apa makna iman? Bila sebut iman, tasdiqu bil qalb wa iqrar bil lisan wa a'mal bil arkan. Hak kata iman ni macam mana? Membenarkan dalam hati. Benarkan dalam hati kita. Tak cukup dengan kita membenarkan dalam hati. Iqrar bil lisan, ucap dengan lidah. Tak cukup sekadar ucap dengan lidah. Wa a'mal bil arkan, buatlah dengan seluruh anggota. Itulah yang dikatakan iman. Kerana itu apa yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah adalah panduan kepada kita muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Al-Quran itu sebagai panduan kepada kita. Yang mana dalam Quran kata halal, halal lah. Yang mana dalam Quran kata haram, haramlah. Siapa yang berani mengharamkan apa yang dihalalkan dalam Quran dan menghalalkan apa yang diharamkan dalam Quran, maka rosaklah akidah dia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kerana itu dalam Quran sebut ayat yang selalu kita dengar, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai sekalian orang beriman, masuklah kamu semua ke dalam agama Islam kaffah, kesemuanya, keseluruhannya, total. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, pi haji ikut Islam, menikah kahwin ikut Islam, muamalat ikut Islam, pilih pemimpin tak ikut Islam, habis lingkup. Quran sebut masuklah dalam Islam kesemuanya sekali, secara total, secara keseluruhan. Tiba-tiba kita pilih ikut suka. Hak mana kita suka, kita ambil ajaran Islam. Yang mana kita rasa tak sesuai dengan kepala otak kita, kita tinggal ajaran Islam. Ini bukan sikap orang beriman. Memilih pemimpin ada tak ada dalam Islam. Memilih pemimpin ada dalam Islam. Kita solat, kita bayar zakat, kita puasa Ramadan, kita menunaikan haji, kita buat segala syariat yang diturunkan Allah. Tiba-tiba bab memilih pemimpin, kita tak ikut ajaran Islam. Baginda Nabi dalam satu doa mengajarkan satu doa dengan elok-elok. Satu doa baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana syirarana. Ini doa baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan memilih pemimpin. Bagaimana pula kita mengatakan memilih pemimpin itu tidak ada dalam Islam? Bagaimana pula kita pisahkan pemilihan pemimpin, soal memilih pemimpin kita asingkan daripada ajaran Islam? Tidak. Memilih pemimpin juga ada dalam Islam. Doa baginda Nabi menunjukkan secara jelas bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang kita bacakan tadi sahih, Allahumma walli umurana khiyarana. Kadang-kadang Tok Khatib hari Jumaat atas mimbar ada baca doa tersebut, Allahumma, ya Allah, wali, angkatlah orang yang akan memimpin kami, orang hak baik di kalangan kami. Ini doa siapa? Ini doa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dalam Islam tak? Ada. Nabi doa, ya Allah, angkatlah orang yang akan menjadi pemimpin kami,
di kalangan orang yang baik. Wala tuwalli umurana syirarana, jangan engkau angkat orang yang akan memimpin kami, orang yang jahat di kalangan kami. Apa yang diminta oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, apa Nabi nak ajak kita? Supaya kita angkat pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang menegakkan syariat yang diturunkan oleh Allah, pemimpin yang ada sifat amanah, pemimpin yang dalam hati dia ada takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebut pada doa tersebut secara jelas arahan baginda Nabi agar kita mengangkat, melantik pemimpin yang ada sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu satu ancaman daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan satu doa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Hadis itu hadis sahih. Doa baginda Nabi masih lagi kepada pemimpin, masih lagi satu ancaman kepada mereka yang diangkat sebagai pemimpin tetapi tak tunaikan tanggungjawab sebagai pemimpin, tak kira pemimpin apa pun. Mereka yang diangkat sebagai pemimpin tapi tidak ada amanah, tidak ada tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ancaman daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, siapa yang dilantik sebagai pemimpin untuk menguruskan kami, lalu dia sebagai pemimpin menyusahkan kami, fashquq alaih, susahkanlah dia ya Allah. Nabi doa, siapa diangkat sebagai pemimpin menyebabkan orang yang di bawah dia jadi susah, susahkanlah dia ya Allah. Doa baginda Nabi alaihi salatu wassalam, wa man waliya min amri ummati syai'an, dan siapa-siapa yang diangkat sebagai pemimpin berlemah lembut, berkasih sayang kepada rakyat dia, maka kata Nabi, baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebut, berbelah kesianlah kepada dia ya Allah. Macam mana kita kata politik tak ada dalam Islam? Macam mana kita kata negara soal lain, agama soal lain? Agama dan negara tak boleh duduk sekali. Agama lain, negara lain. Kalau kita kata lagu tu, hadis yang kita baca tadi nak tahu ke mana? Kalau kita kata negara soal lain, agama soal lain, hadis yang saya baca tadi, hadis yang sahih, kita nak tahu kat mana tuan-tuan? Maka politik negara dengan agama tak boleh pisah. Kalau pisahkan politik dengan agama, lingkup. Ni ajaran siapa? Ajaran Kristian, laknatullah. Ni bukan ajaran Islam. Ini ajaran Nasara, laknatullah. Sejarah dia, bila berlaku Renaissance dalam agama Kristian, dalam Nasara, bila berlaku Renaissance, peralihan kuasa dalam agama Kristian, berlaku Renaissance, maka bila beralih kuasa, maka pada masa tu dikatakan kepada Pop, P-O-P-E, bukan Popeye, Pop. Siapa dia Pop? Ketua bagi agama Kristian, ketua gereja. Pop ni banyak. Dikatakan kepada Pop, ketua gereja, kamu hanya jaga agama, negara kami jaga. Kamu tak payah masuk campur urusan negara. Bab nak jaga negara, bab negara serah kepada kami. Kamu hanya jaga agama. Maka Pop
ketua gereja hanya menjaga agama saja. Bab negara orang lain jaga. Tiba-tiba kita orang Islam, kita pun lagu tu juga. Kita pun berakidah dengan akidah tu. Agama lain, negara lain. Agama lain, soal pemimpin, memilih pemimpin soal lain, soal agama soal lain. Kita pun perangai macam tu juga. Itulah sifat atau perangai Nasara laknatullah. Rupa-rupanya akidah Kristian masuk kepada kita. Sedar tak sedar, kita berfahaman, kita berakidah dengan akidah Nasara. Kita semayang, kita bayar zakat, kita puasa Ramadan, kita pi umrah 7 kali, kita pi haji 5 kali. Tapi kita faham negara lain, agama lain. Negara soal lain, agama soal lain. Negara dengan agama kena pisah. Siapa berfahaman macam tu, kafir, murtad. Walaupun dia solat, walaupun dia bayar zakat, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia pi haji 7 kali, umrah 11 kali, tapi dia ambil akidah apa? Dia ambil akidah Nasara laknatullah wal'iyadhu billah. Ni kita mengaji, kita akidah ni. Tapi kalau akidah pun tak jelas lagi, bahaya. Hak kita duk pegang ni, hak kita duk baca ni, kitab apa ni? Kitab akidah. Betul lah apa kata baginda Nabi, keadaan umat Islam akhir zaman. لَتَتَّبِعُنَّ السَّنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَتَتَّبِعُنَّ السَّنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi, Nabi sebut, umat aku akhir zaman, umat aku akhir zaman sungguh-sungguh akan ikut, akan tiru jejak langkah umat-umat sebelum mereka. Shibran bi shibrin, sejengkai demi sejengkai, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, kalau kata umat tersebut masuk lubang bewak, bewak padang pasir dhab. Kalau kata umat itu masuk dalam lubang dhab, bewak padang pasir, kamu pada masa itu umat Islam akhir zaman, kamu pada masa itu lattaba'tumuhum, kamu akan ikut sama masuk dalam lubang bewak. Walaupun semua orang tahu lubang bewak tu kotor, sempit, busuk, tapi akhir zaman. Itulah keadaan umat Islam akhir zaman, yang suka ikut, suka tiru jejak langkah umat-umat sebelum mereka. Iaitulah sahabat bertanya, adakah Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Nabi jawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, berjaga-jagalah dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi, keadaan umat akhir zaman yang suka sangat tiru, yang suka sangat ikut jejak langkah umat-umat sebelum mereka. Bukan takat perkara yang remeh, sampailah perkara yang besar, perkara yang penting. Mereka ikut jejak langkah umat-umat sebelum mereka, sehingga mereka ambil fahaman memisahkan agama dan negara. Inilah fahaman yang sesat, terang-terang fahaman yang batil, terang-terang fahaman yang salah, dengan akidah berlawanan dengan akidah hak kita mengaji, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada akidah-akidah yang batil. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada akidah-akidah yang salah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita yang berada pada dunia akhir zaman daripada bentuk-bentuk akidah yang menyesatkan. Kerana satu-satunya akidah yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain daripada Ahlus Sunnah,
semuanya berada dalam neraka Allah. Wal'iyadhu billah. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi golongan yang selamat, golongan yang berada pada landasan yang betul, iaitulah dengan berakidah dengan akidah yang betul, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tengok bawah lah. Saya pun kena berhenti lah. Oleh yang demikian, berakidah dan bertauhid dalam Islam dan hidup di dunia adalah suatu perkara yang penting untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Seseorang yang telah nyata kejahilannya dalam ilmu akidah, aqaidul iman, simpulan iman, atau ilmu tauhid, binasalah akidah dan amalan-amalan mereka. Jahil dalam akidah, rosaklah seluruh amalan-amalan kita. Allah tolak, Allah tak terima. Kalau kita jahil dalam akidah, seluruh amalan yang kita buat tidak dikira di sisi Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dihadapkan amalan-amalan mereka kepada Tuhan. Tiba-tiba amalan yang banyak tu, amalan yang bertimbun-timbun tu, faja'alnahu haba'an manthura, menjadi debu-debu yang berterbangan, tak ada apa langsung. Sebab apa? Amalannya banyak atas dunia, zikirnya, Qurannya, solat sunatnya, tahajudnya, sedekahnya, zakatnya, tapi akidahnya akidah yang salah. Maka apa jadi dengan zikir dia? Apa jadi dengan Quran dia? Apa jadi dengan solat sunat dia? Apa jadi dengan sedekah dia? Apa jadi dengan umrah dia? Semuanya ditolak, tidak diterima di sisi Allah. Sebab apa? Sebab akidah dia, dalam dia beramal tu, akidah dia akidah yang rosak, akidah yang batil. Wal'iyadhu billah. Sebab tu ilmu akidah adalah sebesar-besar ilmu. Ilmu akidah adalah sepenting-penting ilmu dalam hidup kita. Binasalah akidah dan amalan-amalan mereka, dan banyak maksiat dan dosa yang akan berlaku, dan timbul berbagai-bagai kerosakan dan balak bencana. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zaharal fasad, ayat ni kita baca bulan depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.